Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu harap kamu semua sihat dan bersedia untuk mata pelajaran pendidikan kesihatan pada hari ini. Kita akan teruskan dengan unit 7, tema perhubungan, tajuk siapakah lebih hebat. Fokus kita adalah kepada mahir mengurus hidup terurus. Standard kandungan pada hari ini ialah 2.3, mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interpersonal serta komunikasi berkesan dalam kehidupan harian, dan standard pembelajaran ialah 2.3.2, mengaplikasi cara mengurus tekanan daripada rakan sebaya melalui komunikasi yang berkesan. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah menghuraikan dan mencadangkan cara mengurus tekanan daripada rakan sebaya melalui komunikasi berkesan. Sesuatu untuk difikirkan. Adakah rakan baik kamu pernah memberi kamu tekanan? Fikir-fikirkan. Bagaimanakah tekanan daripada rakan sebaya ini berlaku? Tekanan rakan sebaya ini berlaku apabila remaja terpaksa atau dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan supaya dirinya diterima, disukai dan tidak dipinggirkan. Apakah contoh tekanan daripada rakan sebaya? Di sini cikgu senaraikan beberapa contoh. Yang pertama ialah ponteng sekolah atau ponteng kelas. Kedua, membuli rakan dan juga dibuli oleh rakan. Yang ketiga, menghisap rokok atau bahan inhalan. Keempat, melepak dan mengganggu orang lain. Kelima, melakukan kerosakan ataupun vandalisme. Keenam, mencuri dan sebagainya. Baik, sekarang jom kita lihat bagaimana cara-cara untuk menangani tekanan rakan sebaya melalui komunikasi yang berkesan. Kita lihat kepada situasi yang pertama. Situasi ini berlaku di asrama. Ivan, kali ini awak mesti ikut kami ponteng kelas tambahan. Maaf, Badri, jawapan saya tetap sama. Saya tidak akan ponteng kelas tambahan kerana kelas ini amat penting kepada saya. Peperiksaan akhir semakin dekat. Alah, jomlah. Jadi apakah analisis situasi yang boleh kita lihat di sini? Yang pertama ialah rakan yang mendesak. Mendesak rakannya untuk ponteng kelas tambahan. Yang kedua, rakan yang memujuk. Ini boleh menyebabkan tekanan kepada rakan tersebut. Dan yang ketiga ialah murid-murid ini berada di asrama. Jadi, ini adalah situasi yang boleh menyebabkan tekanan yang berlaku. Bagaimana cara untuk Ivan mengurus situasi ini? Jom kita lihat. Yang pertama ialah Ivan boleh menolak ajakan rakan dengan baik. Dengan menggunakan komunikasi yang baik, percakapan yang baik. Seperti Ivan tidak perlu untuk meninggikan suara dan Ivan juga tidak perlu untuk merendahkan rakan-rakannya. Hanya menolak dengan cara yang baik. Yang kedua, Ivan boleh menyatakan sebab yang munasabah dan mengajak mereka untuk melakukan bersama. Sebagai contoh, jomlah kita belajar sama-sama kerana peperiksaan semakin hampir. Yang ketiga, jika perlu, iaitu jika rakan-rakan terus memaksa, Ivan boleh melaporkan kepada warden asrama, guru kelas dan juga guru disiplin. Ini pula ialah situasi yang kedua, di mana seorang rakan diajak untuk mencuri kerana ingin membeli atau memiliki barangan yang berjenama. Apa analisis situasi yang boleh dilihat di sini? Yang pertama ialah keinginan untuk memiliki barangan yang mahal. Kedua, tekanan daripada rakan-rakan yang suka menunjuk-nunjuk barangan yang mahal. Yang ketiga, remaja tersebut tidak mampu dan terpaksa mencuri. Jadi, dia mengajak rakannya untuk mencuri supaya dapat membeli barangan yang mahal. Ini menyebabkan tekanan kepada rakan yang diajak kerana dia tahu perbuatan ini adalah perbuatan yang salah dan jika ditangkap akan menyebabkan masalah yang lagi besar.
Jadi, apa penyelesaian yang patut dilakukan oleh remaja tersebut? Jom kita lihat. Remaja tersebut hendaklah berterus terang dan menolak ajakan tersebut. Nyatakan sebab dan akibat yang perlu ditanggung jika mereka ditangkap mencuri. Ini boleh menyebabkan rakannya akan berfikir sebelum melakukan aktiviti tersebut. Jom kita lihat situasi yang ketiga. Maria selalu merasa tertekan kerana sering dipinggirkan dan diejek oleh rakan sekelasnya. Dia lebih suka menyendiri dan merasakan dirinya tidak layak untuk berkawan. Jadi apakah analisis situasi yang boleh kita lihat di sini? Maria tidak diterima di dalam kumpulan, beliau sering diejek dan juga mempunyai keyakinan diri yang kurang dan suka menyendiri. Apakah yang patut dilakukan oleh Maria untuk mengatasi tekanan daripada rakan sebaya ini? Baik, penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Maria ialah pertama, memilih kumpulan yang boleh menerima dirinya seadanya. Carilah kumpulan lain yang boleh menerima dirinya. Yang kedua, memperbaiki cara untuk komunikasi diri yang lebih berkesan. Ketiga, mendapatkan pertolongan dari guru dan orang lain. Jom kita lihat dan baca contoh situasi tekanan rakan sebaya dan cara penyelesaiannya di muka surat 45. Ini adalah contoh situasi tekanan yang dihadapi oleh Irdina. Irdina berhadapan dengan pelbagai situasi tekanan daripada rakan sebaya. Sebagai remaja yang bijak, Irdina memilih untuk menjadikan masalah itu sebagai satu peluang. Irdina menulis semua jenis tekanan yang pernah dialaminya berserta cadangan penyelesaian. Kemudian, dia menghasilkan penanda buku yang kreatif dan menjual kepada rakan-rakannya. Di sini kita boleh lihat penanda buku yang kreatif yang dihasilkan oleh Irdina. Di sini juga dinyatakan situasi tekanan dan juga cara penyelesaian. Jadi, rakan-rakan yang lain boleh membaca bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah ataupun tekanan yang dihadapi. Sebagai contoh, situasi pertama, rakan yang suka membuli. Apa penyelesaiannya? Memilih rakan sebaya yang boleh dijadikan contoh yang baik dan menghargai sahabat. Situasi tekanan yang kedua, tidak diterima oleh kumpulan. Penyelesaian, memilih kumpulan dan aktiviti sosial yang menerima diri kita seadanya. Situasi tekanan yang ketiga, suka memendam perasaan. Apa penyelesaiannya? Merapatkan hubungan kekeluargaan dan memilih individu yang boleh dipercayai untuk meluahkan perasaan. Situasi tekanan yang keempat, tidak berani menolak ajakan rakan. Penyelesaiannya ialah berani berterus terang dan menolak ajakan yang berunsur negatif. Situasi tekanan yang dihadapi oleh Irdina yang terakhir ialah inginkan keperluan diri yang berjenama. Apa penyelesaiannya? Menggunakan perbelanjaan secara berhemah dan berbelanja secara bijak. Baik, untuk pengukuhan pada hari ini, cikgu mahu kamu tekan link di quizzes ini dan jawab soalan-soalan yang diberi. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini. Please like, comment and subscribe. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.